Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Hari ini kita akan belajar dalam unit 1 pengatur caraan dengan topik set arahan bagi aktiviti harian. Di akhir pembelajaran ini, kamu akan dapat mengetahui apakah itu set arahan bagi aktiviti harian. Kamu akan berjaya sekiranya dapat menyusun set arahan bagi aktiviti harian dengan betul. Unit 1 pengatur caraan komputer. Tajuk 1.3 set arahan bagi aktiviti harian. Apakah itu set arahan dalam aktiviti harian? Set arahan dalam aktiviti harian adalah langkah-langkah yang tertib dalam satu aktiviti harian. Tahu apa maksud tertib? Tertib ialah tersusun, mengikut turutan. Setiap langkah perlu dipatuhi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Mempunyai persamaan dengan set arahan dalam atur cara komputer. Ini adalah daripada buku teks Teknologi Maklumat dan Komunikasi kamu. Kamu boleh buka dan rujuk muka surat 9. Okey? Nadia dan Nicole sedang belajar membuat kuih apam untuk merujuk buku resepi. Dalam buku teks tu dia tunjuk gambar Nadia dan Nicole ni sedang merujuk buku resepi. Dekat buku tu terdapat resepi kuih apam. Okey? Dekat situ dia nyatakan bahan-bahan. 3 biji telur, 1,5 cawan gula, 2 cawan tepung gandum, 1/4 cawan air suam, 1 camca besar serbuk penaik. Kemudian, dalam resepi itu juga dituruti dengan cara memasak. Campurkan telur dan gula, kacau adunan tersebut sehingga kembang. Kemudian, ayak tepung dan serbuk penaik ke dalam bekas yang berlainan. Masukkan campuran tepung tersebut ke dalam adunan. Kemudian, masukkan air. Gaul adunan sehingga sebati. Selepas itu, kukus adunan hingga masak. Yang biasa kita jumpa bila kita lihat resepi sesuatu masakan. Dia akan bagi bahan-bahan dan cara-cara untuk memasak. Okey? Dan seterusnya kita beralih ke sebelah iaitu set arahan untuk memasak kuih apam. Ini dalam bentuk set arahan. Kalau kamu tengok dia tidak terbahagi pun kepada dua. Dia tak ada bahan-bahan, dia tak ada tulis cara memasak. Dia terus senaraikan 1, 2, 3, 4 sehingga selesai. Okey, jadi kita tengok dulu set arahan untuk memasak kuih apam. Yang pertama, masukkan 3 biji telur ke dalam bekas adunan. Yang kedua, masukkan 1,5 cawan gula ke dalam bekas adunan yang sama. Yang ketiga, kacau adunan sehingga kembang. Yang keempat, ayak 2 cawan tepung gandum ke dalam bekas yang berlainan. Yang kelima, ayak 1 camca besar serbuk penaik ke dalam bekas yang berisi tepung. Yang keenam, masukkan campuran tepung ke dalam bekas adunan. Yang ketujuh, masukkan air. Yang ke-8, gaul adunan sehingga sebati. Yang ke-9, kukus adunan hingga masak. Okey, kalau kamu tengok set arahan ni, dia macam cara-cara memasak. Tapi dengan lebih teratur. Sebab dia menggunakan nombor 1 sehingga nombor 9. Okey, dan ayatnya ditulis satu-satu. Bukan dalam perenggan seperti dalam resepi cara memasak. Okey, ayatnya lebih ringkas dan lebih jelas. Okey, kalau kamu tengok ayat yang digunakan dalam set arahan, semuanya dimulakan dengan kata kerja. Set arahan, ayat yang digunakan untuk set arahan mesti dimulakan dengan kata kerja. Kamu perhatikan semua ayat tu 1 hingga 9, semua dimulakan dengan kata kerja. Masukkan, kacau, ayak, masukkan, gaul dan kukus. Itu adalah clue untuk membuat set arahan. Perlu dimulakan dengan kata kerja. Okey, dan ayat perlu
seringkas yang boleh. Okey. Seterusnya, satu set arahan yang lengkap dapat membantu pelaksanaan aktiviti harian dengan teratur. Okey, bila set arahan tu lengkap, aktiviti harian akan berjalan dengan teratur sebab kita mengikuti arahan tu satu per satu. Tidak dilangkau, mengikut tertib. Tak boleh daripada satu terus ke nombor 5. Tak boleh. Dia mula dari 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Tak boleh lompat. Okey, mesti mengikut tertib. Di sini teacher bagi contoh set arahan aktiviti harian perhimpunan pagi. Dah lama kita tak buat perhimpunan pagi di sekolah kan? Ini contoh aktiviti harian perhimpunan pagi. Mula-mula beratur mengikut kelas. Kemudian diikuti dengan luruskan barisan. Okey. Kemudian nyanyi lagu negaraku. Seterusnya nyanyi lagu negeri. Diikuti dengan nyanyi lagu sekolah. Baca doa. Ucapan guru bertugas. Dan diakhiri dengan berbaris masuk ke kelas. Ini secara ringkas aktiviti harian perhimpunan pagi yang biasa kita buat. Dan kalau kamu tengok, dia dibuat satu per satu sehinggalah aktiviti harian itu selesai. Okey, jadi kamu tengok setiap ayat tu di depan yang merah tu semua adalah kata kerja. Dimulakan dengan kata kerja dan ayat yang dibuat adalah ringkas tapi jelas. Okey, saya harap kamu faham macam mana nak tulis set arahan aktiviti harian ni. Okey. Set arahan yang berbeza boleh digunakan untuk melaksanakan satu aktiviti harian yang sama. Faham tak maksud ayat ni? Okey, maksudnya set arahan tu mungkin tak sama, tapi hasilnya adalah benda yang sama. Jom kita tengok contoh set arahan aktiviti harian untuk membasuh pakaian kotor. Okey, membasuh pakaian kotor kita boleh buat dalam dua set arahan yang berbeza. Okey, contohnya yang pertama adalah menggunakan tangan. Kita basuh pakaian kotor menggunakan tangan. Dan satu lagi kita membasuh pakaian kotor menggunakan mesin basuh. Jom kita lihat apa perbezaannya. Okey, set arahan aktiviti harian membasuh pakaian kotor menggunakan tangan. Okey. Set arahan untuk membasuh pakaian kotor menggunakan tangan. Kita mulakan dengan sedia besen. Kemudian isi air dalam besen. Letak sabun dalam air. Masukkan pakaian kotor di dalam besen tadi. Berus pakaian kotor. Bilas pakaian tadi dengan air bersih. Dan akhirnya jemur pakaian yang telah dibasuh. Ini adalah set arahan untuk membasuh pakaian kotor menggunakan tangan. Dan perhatikan setiap ayat dimulakan dengan kata kerja. Dan ayat itu mestilah ringkas, jelas dan mudah difahami. Okey, seterusnya kita tengok set arahan aktiviti harian membasuh pakaian kotor menggunakan mesin basuh. Mula-mula, masukkan pakaian kotor ke dalam mesin. Tekan butang on. Mesin basuh masih ada butang on kan? Butang start tu. Okey. Untuk hidupkan mesin. Tetapkan kadar air dalam mesin. Ini bergantung kepada berapa banyak pakaian yang kita masukkan dalam mesin tu. Okey. Kemudian, masukkan sabun pencuci. Sama ada nak masukkan sabun serbuk ataupun sabun cecair. Seterusnya, dah masuk sabun. Dalam tu dah ada air. Kita tetapkan pula jenis cucian. Tahu tak macam mana? Biasanya ada jenis cucian wool iaitu kapas ataupun jeans ataupun selimut. Okey, dia banyak jenis cucian. Jadi boleh pilih dulu. Kemudian tekan butang start. Barulah tekan butang start. Start maksudnya mula mencuci. Okey. Keluarkan kain apabila mesin berhenti. Maksudnya mesin dah habis menyuci. Kamu keluarkan kain daripada mesin tersebut dan bolehlah jemur pakaian yang telah dibasuh. Nampak tak bezanya? Arahannya berbeza tapi hasilnya sama. Hasilnya pakaian kotor tadi telah pun dibasuh tapi dengan arahan aktiviti harian yang
beza. Okey, teacher harap kamu faham. Okey, seperti biasa, jika kamu nampak ikon biru yang comel tu, kamu tulis semula nota ni di dalam buku nota TMK kamu. Okey, untuk menguji pemahaman kamu, jangan lupa lengkapkan tugasan yang akan diberikan kemudian. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, kamu boleh WhatsApp teacher untuk bertanya. Okey? Terima kasih kerana mengikuti kelas TMK pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum. Bye-bye.